Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi tengok video saya dan juga subscribe dekat channel saya. Selepas tengok video saya yang saya buat lebih kurang macam tutorial lah, macam mana kita nak edit gambar menggunakan apps mobile macam Snapseed dan juga Lightroom. So pada yang tengok video saya yang saya buat sebelum ni, terima kasih banyak-banyak, dan juga kepada yang subscribe kat channel saya, terima kasih juga banyak-banyak. Adalah pertambahan dari subscriber. Saya dah pun achieve 100 orang subscriber, which is tak banyak pun kan, sebab saya pun bukanlah serius sangat kan. Tapi terima kasihlah kepada yang sudi subscribe dan pada yang sudi tengok video saya. Okey, tema untuk video ni lebih kurang je macam dua video yang saya buat sebelum ni, iaitu tentang mobile editing, dan saya akan bercakap dalam video ni tentang Snapseed versus Lightroom Mobile, yang mana satu apps mobile editing yang lebih bagus untuk kita guna. Sebab dia dua apps ni adalah apps yang paling popular, yang paling ramai orang guna, dan ada kelebihan lah berbanding dengan apps-apps yang lain yang famous juga macam Vasco. Sebab dia, saya tak include Vasco dalam list ni adalah sebab Vasco dia punya kebolehan untuk buat editing pada gambar kita tu agak terhad. Dia lebih kepada penggunaan preset lah. Kita just one click dan gambar kita tu terus siap. So Vasco ni dia lebih fokus ke arah preset untuk dapatkan gambar yang cantik, berbanding dengan dua apps yang saya sebut tadi, Lightroom Mobile dan juga Snapseed yang saya ada buat video sebelum ni. Dua apps ni dia lebih, orang cakap apa, lebih macam professional sikit lah. Dia ada tools yang bagus yang memang digunakan oleh fotografer untuk edit gambar. Dalam video ni saya dah pun senaraikan 8 poin yang saya rasa penting, yang memang sering saya gunakan, yang memang diperlukan untuk ada dalam apps ataupun software editing gambar. So Lightroom versus Snapseed, mana satu yang lebih bagus? Jom kita tengok kelebihan dan kekurangan masing-masing. So kita terus pergi kepada poin yang pertama, poin yang paling penting, poin yang paling ramai orang nak tahu, iaitu tentang kos. Untuk apps mobile editing, kebanyakannya adalah secara percuma. Kita boleh download dekat Play Store dan juga App Store. Termasuklah dua apps yang kita bincangkan pada hari ini, Lightroom Mobile dan juga Snapseed. Tetapi Lightroom Mobile dia ada kos tambahan sekiranya kita nak gunakan certain feature ataupun tools dalam apps ni. Antaranya adalah Healing Brush Tool, lepas tu apa satu lagi, Selective Tool, dan kalau tak silap saya satu lagi tu adalah Geometry Tool. So kalau korang nak guna tiga alat ni, korang kena bayar subscription plan dengan Adobe. Korang boleh subscribe secara bulanan ataupun tahunan untuk dapatkan kebolehan untuk kita gunakan alat yang saya sebutkan tadi, iaitu Healing Brush, Geometry dan juga Selective Tool. Jadinya dari segi kos, saya akan bagi kemenangan kepada Snapseed lah, sebab dia memang totally free, percuma untuk korang gunakan. Korang hanya perlu download dan gunakan apps tersebut dengan sesuka hati korang lah, tanpa perlu membayar untuk dapatkan kebolehan guna certain feature yang ada dalam apps tersebut. Next adalah basic photo editing tools ataupun alat-alat asas yang kita boleh gunakan untuk kita edit gambar. Untuk basic photo editing tools ni, kedua-dua apps ada, tapi saya akan bagi kemenangan kepada Lightroom. Sebabnya dalam Lightroom Mobile kita ada tools yang agak penting untuk kita gunakan, macam noise reduction, kemudian kita ada apa lagi, profile correction, macam chromatic aberration, lens correction, apa semua tu lah yang akan betulkan distortion, vignette dan lain-lain. Kemudian ada lagi lah beberapa alat yang ada dalam Lightroom Mobile tapi tak ada dalam Snapseed, yang akan saya sebutkan nanti. So untuk basic photo editing tools, walaupun kedua-dua apps mempunyai kebolehan untuk buat basic correction pada gambar kita, saya akan bagi kemenangan ni kepada Lightroom. Seterusnya adalah preset. Untuk preset ni walaupun saya jarang guna, tapi saya ada jugalah guna kadang-kadang. Tapi ramai orang kat luar sana tu yang suka menggunakan preset, terutama sekali orang-orang yang suka mengambil gambar menggunakan smartphone. Sebab ramai orang yang nak buat kerja dengan cepat dan juga mudah kan. So ramailah orang yang menggunakan preset. Walaupun saya jarang guna preset ni, saya prefer untuk edit secara manual, tapi saya masukkan je lah dalam list ni sebab ramai orang yang suka menggunakan preset. Jadinya dari segi preset, Adobe Lightroom Mobile ada preset,
dan juga Snapseed pun ada preset. Tapi ada beza antara kedua apps ni, okay, dari segi dia punya preset. Untuk preset ni Lightroom Mobile ada preset, dia ada preset yang built-in, ataupun kita boleh import custom preset yang kita buat sendiri, ataupun import preset yang kita download daripada orang lain, contohnya daripada dalam internet. Untuk Snapseed pula, dia mempunyai preset juga, tetapi preset yang ada dalam Snapseed tu adalah preset yang built-in sajalah. Kita tak boleh nak import custom preset yang kita buat sendiri, ataupun kita tak boleh nak import preset yang kita download dari dalam internet. So dari segi preset, saya akan bagi kemenangan kepada Lightroom lah, sebab kita boleh import custom preset. Lega sikit tekak. Kering tekak tadi. Cakap pun dah tak betul lah. Berbelit-belit. Bukan sponsor. Alright, next adalah adjustment layer. Adjustment layer ni mungkin ada antara korang yang tak tahu apa kejadahnya adjustment layer ni kan. Sebab bukan semua orang belajar macam mana nak edit gambar menggunakan Adobe Photoshop sebagai contohnya. Orang yang tahu guna Adobe Photoshop tahulah term apa itu adjustment layer. So, pada yang tak tahu apa itu adjustment layer, mungkin saya akan buatlah satu video yang baru. Tengok rajin dan malas saya. Kalau saya tengok tak ramai pun orang yang tengok video ni, mungkin saya jadi lebih malas lah kan. Tapi adjustment layer ni memang penting lah untuk proses editing. So untuk adjustment layer ni, Lightroom Mobile tak mempunyai kebolehan untuk buat proses editing menggunakan adjustment layer. Jadinya agak menghapakan lah, sebab Lightroom Mobile ni apps yang sangat-sangat bagus. Tapi Lightroom yang versi PC punya pun memang tak ada kebolehan untuk kita buat adjustment menggunakan adjustment layer. Untuk gunakan teknik adjustment layer apa semua ni, kita kena pergi kepada Adobe Photoshop. Tapi apa yang mengejutkan, apps Snapseed boleh buat adjustment layer, ataupun dia lebih dikenali dalam apps Snapseed ni sebagai stack. So ini sangat-sangat bagus lah, terutama sekali untuk apps mobile editing. Sebabnya adjustment layer ni sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berguna lah untuk proses editing, sebab kita boleh buat macam-macam menggunakan adjustment layer. So untuk adjustment layer, kemenangan dia berpihak kepada Snapseed, sebab Snapseed boleh buat adjustment layer, Lightroom Mobile tak boleh buat adjustment layer. Yang seterusnya, yang kelima, iaitu masking. Sudah apa pula masking ni? Tadi adjustment layer, sekarang masking pula. Benda apa masking ni kan? Untuk korang yang tak tahu, macam saya cakap tadilah, mungkin saya akan buat video berkenaan dengan masking pula lepas ni. Bergantung kepada rajin dan malas. Alright, masking ni pun adalah salah satu teknik lah, lebih kurang macam tu lah, kita panggil dia sebagai teknik lah kan, yang agak penting lah dalam proses editing gambar. Kita boleh buat macam-macam jugalah dengan teknik masking ni. So untuk masking ni, sama macam adjustment layer tadi, Lightroom Mobile tak ada kebolehan untuk kita buat masking. Tetapi sekali lagi, agak mengejutkan, apps Snapseed boleh buat masking. Ini sangat-sangat bagus lah, terutama macam saya cakap tadi, untuk apps mobile editing menggunakan smartphone, bukan gunakan PC. Okay, so ini sangat-sangat bagus. Jadi untuk masking ni, Snapseed menang. Yang seterusnya, yang keenam, kita ada special effect ataupun special effect filter. Untuk special effect ataupun special effect filter ni, Lightroom Mobile tak ada. Apa yang ada dalam Lightroom Mobile tu, dia lebih kepada preset dia lah. Dia membuat perubahan pada gambar kita tu dari segi warna dan juga macam mood ataupun look dia sahaja. So dalam Lightroom ni dia tak ada option untuk kita buat special effect apa semua tu, tak ada. Kalau ada pun yang basic je lah, macam vignette, clarity dan juga dehaze semua tu kan, nak buat gambar jadi lebih hazy ataupun reduce haze apa semua. Setakat benda-benda yang basic macam tu adalah dalam Lightroom. Tapi dalam Snapseed ni kita boleh buat macam-macam special effect yang kita nak. Ada banyak special effect ataupun special effect filter yang ada dalam Snapseed. Kita boleh buat gambar kita nampak lebih dramatik, kita boleh buat dia nampak lebih retro ataupun lebih rugged ataupun lebih vintage. Macam-macam special effect adalah. Kita boleh tambah text, kita boleh buat multiple exposure, macam-macam lagi lah yang kita boleh buat dalam Snapseed. Walaupun special effect ni saya jarang gunakan, tapi saya tahu ramai orang kat luar sana yang suka gunakan special effect ni. Sebagai contohnya text, ramai orang yang letak text pada dalam gambar diorang kan. Kalau tengok dalam grup Facebook Malaysia Mobile Photographer ke apa, saya pun lupa dah nama grup tu, sorry kalau korang ada dalam grup tu. Saya tengok ramailah orang yang dalam kalangan mobile photographer ni letak teks dalam gambar diorang kan. So apps macam
dalam Snapseed boleh lah nak letak teks dalam gambar kita. Kalau Lightroom tak boleh nak letak teks kalau tak silap saya lah. So untuk special effect saya akan bagi kemenangan kepada Snapseed. Yang seterusnya adalah color grading. Yang ni saya dah ada buat video sebelum ni. So kalau korang tak tahu apa itu color grading, korang boleh tengoklah video saya yang saya buat sebelum ni. Saya akan letakkan link dekat atas ni ataupun dekat description bawah video ni. Untuk color grading, Lightroom Mobile boleh buat color grading sebab dia ada tools yang spesifik yang khas untuk color grading. Tapi sayang sekali Snapseed kita tak boleh buat color grading sebab dia tak ada tools yang khas untuk kita buat color grading macam color wheel dan juga HSL panel. Lightroom Mobile dia ada color wheel, kita boleh ubah warna dalam gambar kita boleh buat color grading. Lepas tu dia ada HSL panel di mana kita boleh ubah warna tu dari segi dia punya hue, saturation dan luminance. Snapseed tak ada kebolehan ni sebab dia tak ada tools color wheel tu ataupun color grade punya tool tu. Kemudian dia juga tak ada HSL panel. Untuk color wheels tu saya tak kisah sangat Snapseed tak ada sebab kita still lagi boleh buat color grading menggunakan alat yang lain dalam Snapseed. Tapi HSL panel tu kalau tak ada bagi saya agak macam cakap apa, menghampakan lah sebab HSL panel tu sangat-sangat berguna dan sangat-sangat penting dalam proses editing. So untuk color grading kemenangan berpihak kepada Lightroom Mobile. Tapi walaupun Snapseed tak ada tools yang khas untuk kita buat color grading, kita still lagi boleh buat color grading menggunakan app Snapseed dengan menggunakan tools yang lain. Untuk tu saya akan buat video yang lain lah. Alright, kita pergi kepada poin yang ke-8, poin yang last kali untuk topik hari ni. Poin yang last kali ni adalah raw editing. Raw editing dekat sini maksudnya hujan lah pula. Harap-harap tak bising sangat lah. Okay? Raw editing kat sini maksudnya adalah kebolehan untuk kita edit gambar dalam format RAW. Masih ramai lagi yang confused dengan gambar format RAW ni. Kebanyakan orang anggap gambar format RAW ni adalah gambar format JPEG yang biasa kita gunakan, yang biasa kita ambil, tetapi dalam keadaan yang original yang tak diedit. Ianya adalah perkara yang berbeza. Okey, gambar JPEG yang belum diedit yang original dari kamera tak sama dengan gambar dalam format RAW. Untuk pendek cerita, gambar format RAW ni adalah gambar yang paling bagus lah, yang paling high quality dan juga size dia yang paling besar sekali berbanding dengan gambar format JPEG. Saya malas nak cakap panjang sangat tentang format RAW dan juga JPEG ni sebab benda ni, topik ni dah lama dah orang duk sibuk berdebat kan, sampai sekarang tak habis-habis lagi. Tapi saya dah ada buat video sebelum ni tentang RAW versus dengan JPEG dari sudut editing. So kalau korang nak tengok video saya tu, korang boleh check lah dekat channel saya ataupun korang boleh check dekat description kat bawah. Kalau saya tak lupa, adalah link video saya dekat situ. Okay, so sekarang ni banyak smartphone yang dah ada kebolehan untuk ambil gambar dalam format RAW, dan untuk kita edit gambar dalam format RAW ni kita memerlukan aplikasi yang support untuk kita edit gambar format RAW. Untuk kebolehan edit gambar dalam format RAW ni, kedua-dua aplikasi Lightroom Mobile dan juga Snapseed mampu mengedit gambar format RAW. So dekat sini tak ada siapa yang menang, tak ada siapa yang kalah sebab dua-dua boleh edit gambar RAW di mana ianya sangat-sangat bagus. So untuk RAW editing ni, kedua-dua apps ni adalah yang terbaik. Tapi untuk Lightroom Mobile ni, kalau tak silap saya, kalau korang nak edit gambar RAW, korang kena subscribe lah dengan diorang punya subscription plan tu kan, sama ada monthly ataupun yearly. Yang ni saya tak pasti, tapi kalau tak silap saya lah, kalau korang nak edit gambar format RAW dalam Lightroom, memang korang kena subscribe dulu dengan plan diorang. Tapi kedua-dua apps ni boleh edit gambar format RAW. Alright, itu adalah poin yang last sekali dan kita akan pergi tengok dia punya result pula. Final result dia, Lightroom Mobile menang sebanyak 3 kali dan juga seri sekali. Snapseed pula menang sebanyak 4 kali dan juga seri sekali. So dekat sini dia ada pro and cons dia lah antara dua apps ni. So kesimpulannya dekat sini, pada pendapat saya, kedua-dua apps ni adalah sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berguna untuk edit gambar, dan saya guna kedua-dua apps ni untuk saya buat proses editing gambar saya. Tetapi sekiranya saya hanya boleh pilih satu app sahaja antara dua apps yang kita bincangkan hari ni, saya akan pilih Snapseed sebab bagi saya Snapseed boleh buat
editing yang lebih advance lah berbanding dengan Lightroom, di mana Lightroom ni dia lebih fokus kepada basic editing ataupun basic adjustment sahaja. So walaupun kedua-dua apps ni sangat-sangat bagus, kalau saya nak pilih mana satu yang menang, saya akan pilih Snapseed. Tapi saya edit gambar guna dua-dua apps ni, so bagi saya tak ada siapa yang menang lah dekat sini. Sekarang ni tinggal korang je lah nak decide mana satu yang korang rasa selesa, yang korang suka untuk korang gunakan untuk edit gambar korang. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka konten yang saya create ni, jangan lupa subscribe dan juga tekan butang like tu. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.